Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada GBK saya, cikgu sini, GBK tolong kanan pentadbiran, Ibu Kamal, guru penolong kanan ahli wal murid, cikgu Tarizan, guru penolong kanan co-curriculum. Jadi petang ni kita adakan pertemuan dalam Google Meet untuk membincangkan tentang PDPR. PDPR yang dijalankan, PDPR 2.0 kan? Yang baru dijalankan, tetapi penyertaan murid agak kurang memuaskan. Jadi kita mengharapkan pertemuan ni kita dapat berbincang tentang strategi bagaimana hendak mendapatkan ataupun feedback daripada guru penolong kanan lah. Ketidakhadiran murid yang tidak memberangsangkan. Jadi untuk itu saya tanyalah siapa-siapa boleh jawab lah. Kalau boleh jawab, berilah feedback. Jadi saya nak tahu mengapa murid tak dapat menyertai kelas PDPR secara optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi respon lah cikgu ya berkenaan dengan soalan cikgu ni tadi. Kalau kita lihat mungkin murid kita ni menghadapi masalah untuk mengikuti PDPR secara online maupun secara offline kerana saya rasa masalah peranti yang pertamanya, di mana kadang-kadang mereka mempunyai 2 atau 3 orang adik-beradik yang berlainan tahap. Jadi mungkin kekurangan peranti itu yang menjadi masalah sekiranya mereka nak mengikuti PDPR. Kalau boleh pun mungkin mereka terpaksa tunggu pada waktu yang lain untuk mengikuti PDPR. Dan pada ketika itu dah tentulah tidak dapat dijalankan secara online dan mungkin hanya boleh dilakukan secara offline, walaupun mungkin guru subjek berkenaan menyediakan bahan ataupun kaedah PDPR-nya menggunakan Google Meet, tetapi inilah masalahnya yang mungkin murid kita tak dapat sertai. Yang keduanya pada saya masalah yang mungkin mereka hadapi ialah berkenaan dengan capaian internet di kawasan mereka. Jadi kat sini yang mungkin mengganggulah. Kita fahamlah murid ni kadang-kadang terdiri daripada berbagai kategori latar belakang. Kadang-kadang ada yang mampu, ada yang tak mampu. Kalau satu keluarga tu 3-4 orang yang bersekolah nak menggunakan data, saya rasa memang memakan belanja yang besar jugalah. Kalau 1-2 kali mungkin tidak, tapi bila dah makan tempoh berbulan seperti PDPR sebelum ini, saya rasa memang menghadapi masalah kat situ. Yang ketiganya pada saya mungkin murid-murid ni pertindihan, maknanya dari segi jadual waktu tadi. Mungkin pada waktu yang sama abang atau kakak mereka terpaksa. Mungkin kalau kata menggunakan Google Meet contoh, saya rasa kalau menggunakan peranti seperti handphone mungkin tidak sesuai. Jadi mungkin mereka juga kekurangan gadget seperti inilah yang menyebabkan kekangan-kekangan tersebut berlaku. Itulah pandangan saya cikgu berkenaan dengan mengapa yang kita susah nak dapat sangat penglibatan yang optimal murid-murid kita terhadap pelaksanaan PDPR, khususnya yang 2.0. Mungkin ni dah masuk fasa yang ketiga 3.0 dan kita pun dah berada pada PKP 3.0 ni, dan mungkin PDPR akan follow lah kat situ, akan ikut jadi PDPR 3.0 juga. Itulah pandangan saya cikgu. Okay. Soalan yang mungkin kedua, adakah ibu bapa penjaga tidak memberikan kerjasama semasa PDPR berlangsung?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk soalan kedua tadi tu saya rasa tak semua juga tak semua tidak semua yang tak memberi kerjasama. Tapi biasanya yang tak dapat beri kerjasama ni yang ibu bapanya yang bekerja lah. Dia bekerja atau dia tak tinggalkan peranti kat rumah. Kalau anak-anak yang ada peranti ni pada saya tak ada masalah. Masalahnya yang ibu bapa pergi kerja, handphone pun tak ada, laptop pun tak ada, itu yang jadi masalah lah. Jadi lagi satu dia pun letak anak dekat pusat jagaan pun tak ada siapa yang, tak ada peranti lah masalah tak ada peranti lah saya rasa. Itu yang tak dapat memberi kerjasama lah untuk PDPR. Okey. Ada tak murid-murid yang tak minat langsung untuk ikut kelas PDPR berbanding kelas bersemuka? Saya respon juga ya. Okey. Kalau kita lihat mungkinlah kadang-kadang murid-murid ni bila berada dalam situasi PDP bersemuka dengan PDPR secara online atau offline ini, mereka mungkin menghadapi satu situasi di mana mereka bila PDPR ni mereka berada di rumah. Jadi kawalan dan juga penglibatan mereka sekiranya ibu bapa bekerja, tiada siapa yang nak tengok. Jadi kat situ mungkin mereka beranggapan bahawa kepentingan untuk mengikuti PDPR tu kurang lah. Ni bagi diri murid sebab ibu bapa tak ada yang nak pantau kat rumah, ibu bapa bekerja. Jadi bukan mereka maksud lagi. Yang keduanya pada saya mungkin mereka menerima kaedah PDPR yang stereotip, yang sama aja sepanjang masa. Jadi seolah-olah mereka dah faham, lepas ni mesti buat ni, lepas ni mesti buat ni. Jadi kita tunggu buat latihan je lah. Kita tak payahlah nak tengok video atau tak payahlah nak tengok penerangan-penerangan sebab latihannya tetap sama. Jadi kat situ mungkin kaedah PDPR itu sendiri perlu diubah atau sentiasa ditambah baik dengan kreativiti guru-guru subjek berkenaan untuk menarik minat. Biasalah cikgu kalau murid ni di rumah, contohnya waktu PDPR waktu pagi tu memang kadang-kadang kita faham lah anak kita pun kadang-kadang susah walaupun kita ni pendidik dan kita BDR di rumah. Tetapi kita nak kejutkan dia bangun tidur pun seawal 7.30. Itu yang perbezaan antara bersemuka dengan PDPR tadi. Bersemuka ni nak tak nak dia tetap bangun tidur, tetap pergi sekolah. Tetapi bila PDPR ni ibu bapa dah keluar seawal 6.30, seawal 7 pagi. Ibunya kejut mungkin dia bangun sembahyang subuh, lepas tu dia lelap silap pukul 11 dah. Ini kekangan-kekangan yang ni untuk menimbulkan minat tu kaedah kreativiti cikgu memang amat ditagih lah. Sebab apa kalau kita lihat contoh-contoh yang ada dalam YouTube, bagaimana guru-guru muda yang begitu inovatif mereka sanggup berhabis modal semata-mata untuk menarik minat. Kalau kita boleh bina dalam diri cikgu-cikgu kita atau cikgu-cikgu di mana juga dengan kaedah-kaedah begini, mungkin tahap umur yang bagi kita ni cikgu macam saya, macam guru besar kan. Rasa-rasa memory card ni dah penuh dah overloading dah. Untuk kadang-kadang daya kreativiti untuk menggunakan teknologi tercanggih, teknologi moden memang kadang-kadang kita rasa sangat terbeban lah. Sebab apa, kemarahan-kemarahan itu perlu dipelajari. Saya rasa guru-guru yang mempunyai inisiatif yang tinggi ni, yang mana tak ada ijazah ni boleh bagi ijazah lah sebab PDPR ni pasal. Sebab apa yang mereka buat ni rasa lebih teruk daripada bahasa belajar nak dapatkan degree ni. Dia merancang PDPR-nya dengan kreativiti, menyediakan ada yang sampai sanggup buat studio untuk menarik minat murid. Tapi itu tak rasa tak boleh dapat juga semaksimalnya kerana kemudahan pada murid tu sendiri pun menghadapi masalah. Cikgunya canggih, cikgunya dah macam studio lah. Bilik PDPR ni kata satu bilik kalau materi 3 bilik dah tinggal 2 bilik, satu bilik nak buat studio untuk PDPR. Tetapi feedbacknya, tetapi usaha itu amat penting lah.
pada saya. Ya. Usaha, kreativiti, inovatif, inisiatif, itu sangat penting lah pada saya. Itu pandang saya cikgu mungkin ya. Sama lah. Saya nak respon sikit. Tapi kalau kita lihat, kalau dari segi pelajaran, kalau sesuatu tu kita maklumkan lebih awal, 2 atau 3 hari lebih awal tentang sesuatu perancangan untuk sesi PDPR ni, saya lihat di situ ada satu daya tarikan kepada murid di mana mereka akan tertunggu apa yang dah disediakan oleh cikgu dan apa yang mereka akan lakukan. Maknanya di situ dia akan ada satu satu daya tarikan. Walaupun tak dapat bersemuka, dia dapat sesuatu yang lebih awal untuk dia dengan apa yang akan cikgu beri. Dan kerjaan itu akan menunjukkan kerja itu lebih sebenarnya. Jadi pada pandangan saya, walaupun tak dapat bersemuka, tapi minat tu tetap ada. Saya dapat dari guru kita macam tidak ikhlas lah. Apa yang dia nak ajar hari esok atau hari berikutnya, kadang-kadang dia tak ikhlas dulu. Macam saya juga lah, kadang-kadang saya masuk sikit apa yang hari berikutnya. Bila kita buka di sesi PDPR, kita tengok kadang-kadang tak sampai berapa minit, kadang kerja tu mudah dah dapat selesaikan lah. Jadi saya tengok itu ada kelebihan daripada di walaupun kita tengok memang ada lambat, tapi buat itu je. Mungkin guru-guru subjek berkenaan perlu memberi ruang masa lah cikgu. Sebagai contoh, ada murid-murid yang mungkin tak dapat mengikuti tetapi kita bagi dia ruang masa. Contohnya kalau dia tak dapat mengikuti PDPR waktu jadual yang kita tetapkan, ada satu ruang masa untuk mereka sebab mungkin mereka terpaksa tunggu waktu penjaga cuti. Pada ketika itu mungkin murid tadi tak apalah, kita guru-guru pun mungkin kena fleksibel lah, maknanya menerima kehadiran ibu bapa dalam mungkin Google Meet PDPR kita. Tetapi diharap juga ibu bapa memberikan kerjasama lah, maknanya bukan mencari apa kelemahan cikgu dalam PDPR tu, tetapi membantu anak-anak mereka bagaimana untuk mengikuti PDPR. Saya rasa bila ada perkhidmatan mak bapak, mungkin kat situ anak murid kita akan lebih berminat lah, maknanya maksudnya mereka ada rakan pembimbing semasa mengikuti PDPR. Jadi secara tak langsung sesekali tu cikgu kena buat Google Meet Betul. maknanya tengok muka je cikgu, tengok Kena buat Google Meet dan beritahu lebih awal. Dia kena setting, kena rancang awal-awal. Maknanya dalam keluarga tu kena ada yang mengalah lah. Mungkin pada hari ini abangnya terpaksa mengalah, adiknya pula yang akan buat Google Meet. Dan kalau boleh keistimewaan kepada murid-murid sikit, smile 2 lah agaknya. Sebab kita bincang soalan kita kan. Jadi macam contohnya macam kuis kuis tu sesuai kan, macam cikgu Isyam selalu buat tu. Kuis mana budak macam belum tu Google Form boleh, kuis kan banyak boleh buat dah. Cikgu Isyam kena ajar cikgu buat lah. Tak susah sebenarnya buat kuis tu. Dia banyak online kan, budak-budak pun macam Syarisan pun kan. Dia mesti apa kahut Kahut Quizzes kan, Kahut Quizzes. InsyaAllah lah boleh buat. Dah ramai dah cikgu-cikgu yang jadi YouTuber ni. Saya pun dah jadi YouTuber dah dulu. Macam cikgu-cikgu mengadakan sama ada offline ke online ke, cikgu ada pantau tak? Kalau kita lihat, dalam grup
kelas sekolah kita ni, maknanya setiap kelas ada grup WhatsApp dan juga grup channel Telegram. Jadi alhamdulillah lah kita semua selaku pentadbir berada dalam grup masing-masing. Nampaknya daripada situlah kita boleh pantau setakat laporan dan juga perekodan mana penglibatan murid dalam PDPR waktu-waktu tertentu. Dan juga kita memantau, macam saya dan guru besar adalah admin bagi pelaporan PDPR KPM. Jadi saya boleh lihatlah di mana guru-guru yang mengisi atau mana-mana guru yang tak mengisi. Tetapi saya baru menyemak semalam sistem PDPR KPM tu, tak ada data pun kat dalam tu. Saya pun tak tahu kenapa. Yang ada sebenarnya memang macam saya pun dah pernah isi dalam tu, mungkin sedang ditambah baik lah. Sebab apa, kalau dilihat PDPR, pelaporan PDPR KPM yang bermula pada 23 hingga 27 Mei tempoh hari tu, dia kata dalam proses masih lagi rintis untuk macam uji lari lah. Jadi semalam saya cuba lihat pelaporan dalam tu semua kosong. Walaupun cikgu sebelum ni dah isi, dah keluar sebagai data, semua guru dah tak mengisi, dah tak ada data, dah kosong data. Mungkin bermulanya PDPR pada 13 bulan ni, kemungkinan lah data tu ataupun pengemaskinian itu sudah selesai dan kita boleh login dan mula key in semula lah. Dari situ kita dapat pantau lah cikgu. Kalau pelaporan PDPR JPNJ sebelum ni memang kita nampak lah. Contohnya cikgu ni ajar apa, dia membuat laporan subjek apa dia ajar, waktu bila, memang ada lah dalam Power BI JPNJ. Tapi sekarang ni Power BI tu dah tak keluar lagi lah sebab dah diambil alih oleh Rintis KPM. Rintis KPM tu difahamkan adalah modul yang digunakan oleh Negeri Terengganu untuk kita juga rintis lah untuk di Negeri Johor. Dari situ kita dapat lihat daripada grup WhatsApp, grup Telegram dan juga daripada pelaporan PDPR tu kita dapat memantau lah guru-guru yang menjalankan PDPR. Kaedahnya sama ada online, offline atau offsite. Tapi setakat ni cikgu-cikgu kita tak adalah yang buat secara offsite. Sebab apa? Walaupun ada yang menggunakan modul tetapi murid-murid akan melakukan maklum balas pada waktu jadual PDPR. Itu pun kalau nak digilkan boleh diistilahkan sebagai online ataupun offsite lah kat situ. Maksudnya walaupun kita bagi modul, bukanlah murid buat, kita tak beritahu. Tapi murid sentiasa akan respon dan bagi feedback sepanjang waktu jadual PDPR. Itulah cikgu cara kita setakat ni memantau berkenaan dengan pelaporan dan perjalanan PDPR yang dilakukan oleh guru-guru. Alhamdulillah lah. Kalau macam Cikgu Kamal, murid-murid, Cikgu Kamal ada pantau tak? Kalau murid-murid cikgu, biasanya kalau dalam grup yang diorang yang cikgu di wujud Telegram ke WhatsApp ke, ada yang mereka gunakan Google Form atau mereka masuk di dalam Telegram ke. Silakan murid yang di apa tu sesi PDPR tu, saya tengok kebanyakan mereka yang kalau tidak hadir tu bila kita tak nampak ada dia punya perkataan tu. Bila masa sesi tu berjalan akan nampak yang turut-turut tu ada grup yang diorang bukan untuk tunjukkan kita kerana saya pantau juga tengok kelas yang Okay, jadi rasanya macam dah lepas ni cuma saya ni minta ni lah untuk PDPR 3.0 ni bermula dengan 11 Jun sehingga 15 Julai tak silap. Kan? Kalau boleh kenaikkan penyertaan murid tu kepada 90% lah. Saya tengok kalau dekat sini, kalau untuk dia mungkin silap sistem ataupun lah, kan?
kalau ikut pemantauan kita, cikgu tu mengajar kan, menjalankan PDPR, dia buat pelaporan. Tetapi bila kita lihat dalam pelaporan macam tak komplit kan. Kalau meeting saya tengok macam sini Akamul lah yang paling bawah kan. Maknanya penyertaan dia agak kurang. Maknanya dalam lebih kurang 63%. Okay. Jadi kalau ada apa-apa maklumat, bolehlah cikgu luar sini buat satu coaching and mentoring bersama dengan panitia gabung boleh InsyaAllah cikgu. Saya respon cikgu berkenaan dengan insyaAllah lah pada 3.0 ni mungkin bermulanya pada 13 Jun nanti. Saya dah edarkan jadual yang terbaru lah dan mengambil kira kepada apa yang Menteri Kanan Pendidikan beritahu bahawa ada ibu bapa yang mengadu bahawa satu hari tu subjek terlalu banyak sampai 7-8 subjek. Mungkin mereka tidak mengubah daripada jadual bersemuka kepada jadual PDPR cikgu. Tetapi di sekolah kita, saya dah susun bahawa satu hari tu mungkin dalam satu minggu tu satu hari atau 2 hari saja yang melebihi 3 subjek, mungkin sampai 4 subjek. Tetapi kebanyakannya memang 3 subjek. Sebab saya mengikut modul 2.0 yang disediakan oleh KPM. Nak tak nak kita mesti melengkapkan bilangan waktu, jumlah jam persekolahan bagi subjek-subjek seperti dalam KSSR. Jadi untuk memenuhi itu saya terpaksalah menyusun satu subjek mungkin 1 jam setengah dalam satu hari. Jadi kat situlah yang dapat menampung macam mana nak mengurangkan bilangan subjek dalam satu hari. Alhamdulillah lah, saya rasa setakat ni cikgu-cikgu tak ada terbeban dan juga murid-murid pun, parent pun tak ada katalah kenapa kerja sekolah banyak berbanding dengan laporan macam yang Menteri Kanan Pendidikan beritahu bahawa ada penjaga yang maklumkan bahawa terlalu banyak jadual dalam satu hari, terlalu banyak subjek. Jadi mungkin jadual bersemuka itu tidak diubah suai kepada jadual PDPR. Kita walaupun kita ubah tetapi insyaAllah lah kita punya jumlah masa tetap mengikut KSSR. Kalau kurang pun mungkin 1 atau 2 masa saja bagi subjek-subjek tertentu. Bagi murid tahap 1 memang secara keseluruhannya memang memenuhilah standard masa KSSR yang ditetapkan oleh KPM. Okey. Terima kasih banyak cikgu sini Alhamdulillah, maknanya adalah solution untuk kita menghadapi agar kehadiran PDPR ni boleh meningkat pada PKP yang 3.0 ni kan. Ya. Jadi terima kasih maklum balas daripada Cikgu Hasini, Cikgu Kamal dengan Cikgu Syamizan. Jadi moga-moga kita dapat meningkatkan kehadiran atau penyertaan murid dalam PDPR 3.0. Okey, terima kasih.